Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Waalaikumsalam. Okey, hari ini insyaAllah kita akan start dengan kuliah pertama kamu untuk subjek Material Science kod DMCB 2423. Saya sebenarnya jarang-jarang mengajar subjek ni, tapi saya tiap-tiap tahun akan mengajar subjek yang sama lebih kurang, tapi untuk level degree lah, untuk tahun 1 degree. Kamu semua, kalau tak salah saya, kamu semua adalah tahun 2 betul? Okey. Subjek ni kita akan lakukan, seperti kamu tahu, ini adalah dalam semester khas. Jadi untuk semester khas ni masa tu agak suntuk. Jadi kelas tu memang agak pack. Saya harap kamu boleh ikuti program ni seperti yang ditetapkan lah. Okay. Adakah ini semester khas yang pertama kamu pernah ambil? Sebelum ni cuma ada semester yang mula-mula dulu kan? Kalau masa mula kamu masuk dulu, betul? Bulan 6 tahun lepas kan? Okay. So batch kamu ni saya rasa agak special sikit sebab kamu masuk bulan 6 and then kamu start satu semester, lepas tu semester yang kedua baru nak start dah PKP, betul? Ataupun memang kamu tak pernah naik pun UTM? Kami sejak tahun pertama masuk UTM ni dah bermula PKP tuan. Oh, I see. Jadi kamu memang dah start PKP Okey. Okey, saya nak tengok ada yang baru join. Okey, saya nak yang attend kelas saya kena login menggunakan alamat email akaun kamu yang UTM punya Sebab kedatangan saya akan base daripada time kamu login dengan logout kita punya kelas lah. And then untuk kelas memang saya sangat particular, attendance mesti cukup. Kalau kurang daripada 80%, kebiasaannya kita akan ambil tindakan lah. Okay, first kali kita akan keluarkan surat amaran, dan kalau tak ada perubahan juga kami akan bar student daripada exam. Tapi hopefully this time tak perlulah macam tu. Lagipun kelas online je, kamu on the phone pun okey dah pun. Okay. Okay, sebelum saya start dengan lecture chapter 1 kita, saya nak terangkan sedikit mengenai teaching plan. Okay, subjek yang kamu akan ambil ni adalah material science. Okay, dan ini adalah subjek tahun 2. Dia punya kod adalah DMCB 2423. Okay. Dan kamu sekarang ni dalam semester khas. Objektif untuk kursus ni adalah untuk menerangkan, untuk bagi exposure kamu kepada material science, okay? Provide student with an understanding of underlying principle of synthesis and characterization of materials. Nanti kita tengok apa topik-topik dia yang kita belajar. Dan another important thing adalah kita nak tahu interrelation antara structure, okay? Yang penting ni adalah structure. Dua adalah properties, processing, okay? Dan ini adalah satu, structure, properties dan processing kepada apa keperluan kita ataupun performance yang kita expect daripada material kita tadi. Okay, dan learning outcome seperti yang dinyatakan di sini, kamu boleh tengok
at the end of this course, the student should be able to explain basic concept of engineering material in terms of interatomic bonding and crystal structure. So yang ini adalah lebih kepada topik chapter 2 dan 3. Okay. And then kedua adalah analyze the properties of engineering material based on its structure. Okay, yang ini chapter 3. Dan yang ketiga adalah describe the processing methods for engineering materials. Okay, yang ini lebih kepada processing, apakah proses yang sesuai untuk digunakan untuk, contohnya kalau polimer, apakah proses kita nak gunakan untuk hasilkan produk yang menggunakan polimer, sekiranya produk itu menggunakan steel ataupun keluli, apakah proses yang terlibat. And then yang keempat adalah untuk demonstrate, okay, demonstrate understanding of mechanical properties of material. Okay, untuk kita faham mechanical properties of material, of course kita kena tahu structure, bonding dan everything tentang basic building yang menghasilkan material itu sendiri. Okay. Dan sinopsis seperti dinyatakan dekat sini, this course comprises the fundamentals of material science and application, atomic science, okay, and then solidification, imperfection, solid diffusion. Ini adalah reflect kepada topik-topik, tajuk-tajuk yang akan kamu pelajari nanti. Okay, yang part yang penting adalah dekat sini, okay. Ini adalah kamu punya reference kat sini, okay. Saya amat galakkan untuk kamu membeli buku ini. Okay. Kalau kamu nak beli buku ni, saya rasa dalam online ke kamu boleh dapat, mungkin dalam Amazon ke apa. Mungkin harga dia last time saya beli dulu, mungkin dah beberapa tahun lepas lah, lama juga, dalam 80 ke 100 macam tu. Okay. Buku ni sangat berbaloi untuk beli sebab kamu akan simpan buku ni sampai kamu, kalau kamu sambung degree ke, master ke PhD, kamu kerja ke nanti, kamu akan gunakan buku ni. Dan pada saya tak rugilah kalau beli. Sekiranya tak nak beli, kamu nak dapatkan PDF copy, soft copy pun boleh juga. Kalau kamu boleh cari sendiri, okey, dekat online banyak. Sama ada yang berbayar betul pun ada, kalau yang kamu tak bayar pun dapat pun ada, okey. So tak jadi masalah kalau kamu nak. Kalau tak jumpa juga, kalau kamu nak minta daripada saya pun boleh, okey. Private message saya minta dan saya boleh bagikan satu soft copy untuk buku ni tadi. Dan yang lain-lain ni boleh beli, boleh tengok kalau nak. Ini tapi ini adalah pada saya dia lebih kepada additional lah. Kalau kamu nak ada lagi bagus. Kalau tak nak pun okey juga. Okay. And then untuk course implementation, okay, yang ini penting sebab kamu adalah dalam semester pendek. Dan okey, kalau kamu tengok dekat sini apa yang berbezanya dengan yang sebelum-sebelum ni, kamu hanya ada 7 weeks of academic studies kat sini. Okey, kamu ada 7 minggu saja. Kebiasaannya kita akan habiskan waktu kuliah kita tu dalam masa 14 minggu Tetapi kalau semester pendek ni kita cuma ada 7 minggu. Jadi everything akan comprise, dia punya workload akan double untuk khusus ni. So saya harap kamu bersedialah. Okey, berapa subjek yang kamu ambil untuk semester ni kalau saya boleh tahu? 3. 3 subjek Apa subjek yang lain selain daripada material science? Satu material science. Ini 3 kredit kan? 2 English. English berapa kredit? 2 2.
2 kredit. And then another one? Engineering Math. Engineering Math. Okey, yang ini semua bukan subjek membaca sangatlah. Engineering Math ni 3 kan? Betul? 2. Betul. Oh, 2 2 ke 3? Engineering Math 3. Jadi 7 kredit lah, betul lah tu. Okey. Jadi dalam kursus ni, kamu akan ada lecture macam biasa. Dan lecture ni kita akan ada 4 hours. Yang spesifik waktu untuk lecture sebenarnya pagi 9 sampai 11 kalau ikut kamu punya jadual. Tetapi saya akan tukar-tukarkan ikut keperluan kita sebab masa tu agak pendek, jadi kita ada kemungkinan kita akan buat juga waktu petang lah, kelas yang pukul 2 tu kita akan buat lecture juga. So kamu akan ada lecture dan kamu akan ada tutorial, quiz pun ada. Dan satu lagi yang penting dekat sini, sebab kamu ni khusus untuk diploma, jadi kamu akan ada sesi laboratory. Okey. Untuk sesi laboratory ni nanti kita akan terangkan dengan lebih detail nantilah. Okey, yang ini yang saya mention tadi, yang ini sangat penting. 80% ni saya memang cari, tolong attendance kena cukup. Saya akan ambil attendance based pada kedatangan daripada sistem Microsoft Teams ni. Attendance list yang saya dapat sebelum ni, saya sepatutnya ada 66 orang je, tetapi ikut attendance ini saya ingat kelas dah ada 80 orang yang attend. Saya rasa mungkin ada yang lambat register dan sebagainya. Okay, never mind. Just kamu masuk, kamu join, saya akan tengok nama tu dan saya akan matchkan balik dengan senarai yang latest kalau ada. Okay. Okay, yang ini yang paling penting sekali adalah kamu punya evaluation. Okay. Total of course 100% kat situ. And then untuk midterm, kita akan buat midterm menggunakan, kalau dekat sini you learn, saya tak pasti, mungkin you learn ataupun gunakan portal exam. Nanti kita akan finalize kemudian. Okay. Sekejap, yang ini 140. Okay, jadi dekat sini midterm. Okay. Midterm kamu akan membawa 10%. Okay. Kebiasaannya kita akan buat dalam 1 jam saja. Midterm ni akan masuk subjek yang awal-awal je lah. Okay, mungkin subjek topik chapter 1 hingga chapter 5 sebagai contoh, ataupun chapter 4. And then untuk laboratory ni kamu akan dibagikan kepada satu grup 4 orang. Okay. Dan kamu kena siapkan lab report kamu ni dalam masa 1 minggu. Okay. Dan ini kerja ni, group report ni akan menghasilkan 20 markah dekat situ. Okay. Macam subjek-subjek yang lain jugalah kalau yang kamu dah belajar sebelum ni. Okey, untuk lab yang pertama, ada saya. Okey. Saya akan terangkan lab yang pertama pada hari Khamis nanti. Okey. Dan saya akan terangkan macam mana, apa nak buat, eksperimen apa nak buat. Memang pelik sikit lah kita buat eksperimen melalui online ni. And then report tu akan due pada hari Khamis next week. Okay, so kamu ada 1 minggu untuk siapkan untuk tu. And then pada the following week tu, Madam Anita akan ganti untuk kelas ni, dan dia akan handle untuk lab 2 pula. Okay, jadi saya tak nak drag lab saya masuk kepada lab masa Puan Anita, jadi saya memang bagi seminggu cukup untuk kamu siapkan kamu punya lab report tu. Okay, and satu lagi adalah pada mungkin pertengahan semester juga kamu akan ada satu lab test. Okay, apa yang bunyi tu?
Lab test ni dia macam midterm tetapi dia adalah berkenaan dengan soalan-soalan yang berkaitan dengan lab. Okey, yang ini pun adalah 1 jam juga dan ini akan membawa markah sebanyak 20%. Okey. Dan yang keempat adalah quiz. Okey, quiz ni kamu akan ada 2 quizzes kat sini. Okey, kamu akan ada 2 quiz lebih kurang dalam 30 minit. Okey, quiz yang pertama yang kamu akan hadapi adalah pada hari Khamis nanti. Saya akan buat quiz yang pertama. Quiz 1 iaitu pada hari Khamis. Markah dia akan membawa total 2 quiz ni adalah 10. Jadi dia quiz yang pertama tu quiz 1 akan membawa 5% lah. Okay. And then quiz 2 nanti akan bawa 5% juga. Okay. Soalan quiz ni sangat pada saya mudah lah sebab objektif dan kita akan gunakan YouLearn. Kamu buka YouLearn, tekan, kamu pilih jawapan daripada pilihan tu. And then sekejap, Luqman Hakim, okey dah join ke? Dia 80, okey good. Alright, and then selepas quiz, okey yang paling besar sekarang ni adalah kamu punya exam kat sini exam. Yang ini adalah final. Ini of course kita akan guna exam portal. Masa adalah 2.2 jam setengah. Okey. Dan yang ini akan membawa markah yang paling besar sekali. Mengikut pengalaman saya mengajar subjek ni dan juga mengajar subjek degree, lebih kurang je rupa dia. Untuk skor yang ini 40% final ni memang agak susah sikit. Okey. Bukan tak boleh, boleh. Okey. Tapi yang akan membantu kamu banyak nanti, okey, yang akan membantu kamu banyak nanti adalah dekat sini ni. Kamu punya coursework ni. Tolong coursework ni tolong hantar. Jangan tak hantar quiz buat, lab report buat betul-betul. Ini yang akan membawa kamu punya markah tu at least kepada sama ada B dan ke atas. Okay. Dan untuk membezakan B dengan A punya student, of course dekat sinilah yang 40 ni akan membezakan. Okay, ada apa soalan setakat ni? Berkenaan ini? Kelas? Tak ada. Tak ada. Okay, good. Okay, untuk course content, nampak Okay, untuk course content saya akan in charge untuk chapter 1, 2 dan 3. Okay, yang ini adalah saya punya part. Okay. Dan untuk chapter 4 dan 5, yang ini adalah nanti akan diajar oleh Madam Anita. Dah kenal belum Madam Anita? Dan untuk 6, 7, 8 ini adalah Dr. Wan Farid. Okay. And then last kali kat sini adalah dari dengan Dr. Zulkifli lah. Okay. Saya tahu agak berbeza sedikit dengan jadual yang kamu dapat daripada fakulti. Yang mana dekat fakulti dia bezakan section 1 dengan section 2, dia adalah satu kelas.
section 3 dengan 4 satu kelas, tapi kita orang gabungkan. Okey. Salah satu tujuan dia adalah supaya sama dia punya ni, jadi adil untuk semua pelajar mendapat lecturer yang sama. And then satu lagi, of course mudah untuk menjarah projek. Okay. Dan lagi satu adalah dari sebab kita membuat kelas kita ni secara online. Jadi kalau kelas sebanyak 80 orang ke 40 orang ke sama aja, sebab medium untuk kita yang untuk saya sampaikan ni adalah melalui online. Okey, jadi kelas yang ada untuk hari ini sepatutnya adalah untuk semua section 1, 2, 3 dan 4 akan join kelas yang sama. Okay. And then kalau kamu tengok saya tunjukkan apa yang akan saya coverkan untuk kamu. Of course saya akan ajar chapter 1 iaitu introduction selepas ni. Yang chapter 1 ni tak berapa penting sangat lah, just pengenalan kepada apakah subjek ni, apakah yang akan diajar. Okay. Tapi untuk setiap tu in more detail, setiap apa yang ada dalam tu akan diajar di dalam chapter-chapter yang akan kita belajar seterusnya lah. And then jadi itu lebih kepada intro. Untuk chapter 2, yang ini kita dah start penting. Okay, pada saya chapter 2 ni adalah yang the most important chapter sebab dia akan membawa pemahaman kamu ni kepada yang seterusnya. Okay, sebelum tu saya lupa nak tanya, ada ke kamu dekat sini yang international student? Tak ada kan untuk diploma? Tak ada. Tak ada kan? Okey, saya risau juga kok manalah tahu ada budak Arab ke apa. Tak ada. Jadi saya bahasa Melayu kelas campur slab bahasa Inggeris semua boleh Okey. Dan chapter yang saya akan ajar next week adalah chapter 3. Okey, chapter 3 ni agak panjang. Dari segi kesusahan ni mungkin dia akan start daripada yang mudah, senang, susah sikit macam itulah. Okey. Yang ini adalah chapter 2 adalah mengenai atomic structure. Okay, atomic structure dengan bonding. Dan chapter 3 kita akan pergi pada structure of material. Yang ini lebih kepada crystal structure of material, macam mana atom tu disusun dalam bak material tu. Okay. Dan topik-topik yang akan diajar ni adalah seperti yang dinyatakan dekat sini lah. Okay. And then of course dalam setiap chapter tu kita akan ada tutorial dia masing-masing. Okay. Yang akan kamu buat. Dalam waktu tutorial, sepatutnya waktu tutorial petang, tetapi macam saya kata tadi, oleh kerana saya pun nak kejar masa, ada kemungkinan petang tu pun saya akan campurkan dengan kuliah. Okay. Dan ini adalah tutorial 1, chapter 1 dan 2, dan tutorial 2, chapter 3. Okay, yang ini adalah untuk chapter 3. Okay. Lab ni saya akan buat pada, yang ini memang saya akan buat pada Khamis nanti. Khamis berapa hari bulan 19 22. Okay. Dan ini adalah untuk lab. Dan untuk kuis ni pun saya akan buat pada Khamis juga. Ini pun pada Khamis pada 22 bulan 7 juga. Boleh? Jadi kamu ada beberapa, tapi benda tu tak, kuis tu just surface lah, soalan berkenaan dengan objektif kan. Okay. Yang lain ni semua, yang lain akan diterangkan lah oleh Madam Anita, Dr. Wan Farid, Dr. Zulkifli dan
sebagainya. Dan yang ini pula kamu punya final exam, once kamu habis saja minggu ke-7, minggu ke-8 kat sini, kamu akan ada final exam. Okay, so final exam yang tadilah 40% tadi. Okay, ada soalan kelas setakat ni tentang topik-topik ni? Anyone? Faham. Faham ya? Okay, good. Korang sekarang ni ada di rumah pun ke ataupun di asrama sekarang ni? Di asrama. Tak balik raya Saya balik 21. 21 dah habis raya lah. Oh, kenapa Sebab UTM bagi bas 21. Oh, Ikut macam jadual. tu. Oh, dia Ikut ikut jadual. jadual ya. Ikut jadual. Okey. Jadi semua ni adalah di asrama lah ya? Okey, Kemungkinan. baik. Kemungkinan. Lagi satu, oleh kerana kamu start dengan PKP, kamu pun tak berapa kenal dengan kawan-kawan yang lain, betul? Betul. Betul Jadi mana yang betul-betul kamu biasa saja yang kamu kenal kan? Okey. Apa tu cabaran jugalah. Okey, ini adalah kos staff ni, tenaga pengajar dia. Okey. Nama saya sebenarnya yang dekat sinilah. Okey, nombor telefon office saya, tapi nombor telefon WhatsApp saya pun kamu dah ada, so tak ada masalah lah. Just in case kalau kamu ada apa-apa nak tahu untuk next lecturer yang akan ajar kamu selepas ni, kamu bolehlah kontak-kontak dengan email yang berkaitan ni lah. Kalau untuk nak Dr. Zul ke siapa ke. Alright. Ada apa soalan setakat ni? Tak ada? Tak ada doktor. Kamu dekat asrama daripada bulan berapa itu? Bulan 3. Bulan 3, tak balik-balik lagi sampai sekarang Balik Raya. Raya boleh balik ke itu? Boleh. Ya betul. Boleh doktor, boleh. Serius? Serius doktor. Yes, doktor. Mana ada UTM bagi balik raya? Ada doktor. Dia bagi bas doktor. Ya. Orang lain pun tak boleh balik raya, saya pun tak boleh balik raya. Tak tahu Oh, doktor. boleh. Pening lah PKP ni. Okey, tak apalah. Asalkan kamu sihat, okey. Saya rasa dekat kampus pun ada kes-kes juga kan COVID ni tu. Jadi saya harap kamu berjaga-jagalah kena pandai-pandai lah menjaga diri sendiri. Kamu pun dah dewasa lah, bukan sekolah lagi. Kamu tahu apa yang kamu buat tu, apa kesannya. Okay. And then especially bila kamu nak balik ke kampung ni nanti, nak jumpa orang tua apa semua. Dan this time around saya ingat COVID cases pun dah melampau-lampau. Kalau dulu kita dengar dari jauh je, sekarang ni bukan setakat kes positif berlaku kepada orang yang kita kenal, ada juga orang kenal yang kita kenal yang rapat dengan kita pun dah ada yang orang kata dah meninggal dunia, kes macam tu ada yang ataupun yang teruk stage 4 dan 5. So memang very challenging time lah. And then untuk lecturer pun sendiri, bagi saya pun sebenarnya nak terus terang cakap, kelas online ni memang dah tepu dah saya. Tapi saya lebih sebenarnya frankly saya lebih suka kelas berhadapan dengan kamu, nampak face to face.
lagi senang interaction antara pelajar dengan student, tetapi online ni ialah saya just bercakap depan laptop dengan iPad ni agak pelik sikit lah. Tapi itu adalah cabaran dia dan terpaksa kita buatlah. So chapter yang pertama, okay, kalau saya boleh teruskan untuk material science, ini adalah chapter 1, Introduction to Material Science. Untuk kalau kamu sambung degree nanti, okay, ada satu subjek sekarang kamu punya ni adalah di MCB 2423, okay, Material Science. Tetapi untuk degree sebenarnya ada satu lagi subjek yang kita panggil dia BMFG 1213, okay. Dia pun 3 kredit juga, okay. Tapi nama dia adalah kita panggil dia Engineering Materials, okay. Konten dia hampir sama, okay. Ada sedikit-sedikit perbezaan. Dari segi difficulty mungkin ada sikitlah perubahan sebab jelah kita nak sesuaikan dengan kursus degree kan. Okay. And then untuk course objektif ni apa yang penting dekat sini adalah untuk introduce fundamental concept in engineering material. And then yang kedua adalah provide the interrelationship among ini yang saya kata tadilah, structure, properties dengan processing. Okay, learning outcome, yang ini saya rasa a bit general jugalah, explain the basic concept of engineering material in terms of interatomic bonding dengan crystal structure. Yang ini lebih kepada chapter 2 dan 3 nanti. And then analyze the properties of engineering material based on its structure. Kita dah tahu dia punya structure, and then kita kena fahamkan apakah kaitan antara structure ni tadi, okay, dengan dengan properties ni. Okay. Sebagai contoh, kalau kita dah faham structure untuk metal, dalam metal kita tahu ada atom-atom tersusun secara compact dan terdapat free electron surrounding the nucleus. Oleh kerana adanya wujudnya free electron dalam metal tu, itu yang menyebabkan metal tu adalah pengalih haba yang baik. Okay? Daripada situ kita nak supaya pelajar faham bagaimana structure of material tu dia mempengaruhi properties of the material. And then yang ketiga adalah describe the processing methods for engineering material. Yang ini kena banyak baca sikitlah, soalan-soalan yang bentuk macam ni kamu akan kena baca, terangkan macam mana cara proses pembuatan dia. Sebagai contoh, kalau kamu pernah dengar untuk plastik kita ada injection molding, okay, untuk membuat phone punya casing, untuk laptop kamu punya cover dan sebagainya. Kalau metal kita mungkin ada extrusion, kita ada metal stamping dan sebagainya. And then yang keempat, learning outcome adalah untuk to demonstrate understanding of mechanical properties of material. Okay, yang ini kena demonstrate kamu punya pemahaman tentang mechanical properties of material. Yang sebab kita adalah mechanical engineer, satu hari nanti kamu akan jadi mechanical engineer. Apa yang paling penting untuk kita, walaupun kita akan belajar juga electrical, optical property dan sebagainya, yang sangat penting adalah yang tentang mechanical. Okay? Okay, ni course synopsis yang saya dah terangkan tadi tu. Topik-topik dia ini adalah mengikut chapter. Dan chapter yang akan saya cover ini adalah
chapter yang akan saya sampaikan kepada kamu. Okay? Dan pada chapter-chapter yang seterusnya, Madam Anita, Dr. Wan Farid dan Dr. Zulkifli akan take turn lah untuk kamu, untuk ajar kamu. Okey, untuk sebagai pengenalan ya, okay, general introduction, apa yang kita nak belajar daripada kursus ni adalah first kali kita nak tanya soalan-soalan yang sebegini. What is material science? Mungkin kita berbiasa dengar material science. Sebenarnya apa benda material science tu? Okay? Kalau dalam Melayu, sains bahan. And then kenapa? Why should we know about it? Okay? Kenapa perlunya kita belajar? And then kenapa material science ni kebiasaannya dia akan diterangkan kepada pada awal kursus engineering. Okay? Even saya waktu saya ambil di first degree saya dulu adalah saya ingat tahun 1 saya ambil subjek pada semester 2 tahun 1. Okay? Material science. And then kita kena tengok, first kali kita tengok material drive our society, yang ini menceritakan macam mana material sebenarnya dia kalau kita perasan ke tak perasan, sejarah ketamadunan manusia itu sendiri pun kita akan klasifikasikan. Kalau kita klasifikasikan base pada material apa yang orang kata drive dia punya civilization tu. Okay? Of course yang mula-mula adalah kita tahu ini adalah Stone Age ni, yang awal-awal dulu, zaman batu, zaman purba dulu. And then kemudian baru Bronze Age, Iron Age. Okay? Start daripada Iron Age ni dah mulalah orang dah boleh membuat senjata, membuat tools untuk motong, dan boleh buat structure untuk pembinaan dan sebagainya. Dan sekarang ni kita mungkin kita dalam Silicon Age, Silicon ni mungkin ni orang dari segi electronics lah. Okay. Jadi pada abad yang lepas, mungkin pertengahan abad yang lepas, kata orang kata teknologi dari segi elektronik ni pun meningkat, okay, dengan mendadak, dan dia mengubah cara kita menjalani kehidupan lah, okay. Dan juga lagi satu adalah combination dengan polymer age. Kalau dulu mungkin polimer tak berapa digunakan, semenjak daripada pada abad ke-20, polimer ni peningkatan, okay, kegunaan usage of polimer ni meningkat mendadak. Okay. Kalau kamu perasan sekarang, okay, kalau sebab kamu lahir pun dah memang macam tu. Kalau kamu mungkin kalau zaman ayah kamu ke ataupun datuk kamu, dia boleh menceritakan macam mana kereta zaman-zaman dulu dibuat. Of course kereta zaman-zaman dulu dia akan menggunakan, most of it adalah menggunakan steel. Okay. So even kalau kita tengok kereta lama-lama, mungkin yang kalau kamu biasa nampak sampai sekarang adalah contohnya kereta Volkswagen Beetle yang lama tu, bukan Volkswagen Beetle yang baru yang mak kamu bawa ke apa ke. Yang lama, bumper kereta tu dibuat daripada steel. Okay? Kalau zaman dulu orang buat sesuatu, kalau menggunakan steel tu dia kata kuat. Okay? Jadi bumper kereta kena kuat. Bumper tu boleh langgar apa-apa pun tak pecah. Okay. Tapi sekarang saya rasa bumper kereta dah dibuat menggunakan polimer. Kalau tak guna polimer, mungkin gunakan komposit. Okay? Komposit iaitu campuran polimer dengan carbon fiber contoh, ataupun fiberglass. Okay? Dan sebagainya. So improvement dari segi bahan itu,
yang apa point saya nak diterang kat sini adalah dengan teknologi knowledge yang kita pelajari daripada bahan itu sendiri dan juga knowledge tentang ilmu-ilmu yang lain, dia akan membantu manusia dalam kehidupan seharian itulah. Okey. Untuk yang slide ni pula, okay, what is material science? Material science ni kalau kita tengok term untuk material science, dia adalah combinations of physics and chemistry that investigates the relationship between structure, properties, processing and performance of material. Okay, so dekat sini, yang ini saya rasa ni agak salah sikit, ni processing, ni composition bukan. Okay, ni structure. Okay, ini betul performance, ini adalah performance. Okay, dan ini adalah structure. Dan ini adalah processing dekat sini. Dan yang belakang ni, dekat sini ni adalah properties. Okay. Okay. So, apa yang nak ditunjukkan dengan simbol tetrahedron ni adalah kita nak menunjukkan akan ada hubung kait antara empat ni, okay, antara satu sama lain. Okay. Sebagai contohnya, kalaulah kamu nak design, kalau kamu kerja nanti satu hari, kamu nak design, diminta untuk design satu komponen untuk kereta yang untuk satu kereta. Okay. First kali kita nak tahu, okay, apakah kegunaan kereta tu? Kalau sekiranya kereta itu adalah kereta high performance, okay, kalau dekat sini kita nak gunakan dia untuk high performance car, of course kita kena tahu, kuning ni tak nampak, tukar sekejap, biru dah. Okay, kita kena tahu apakah dia punya keadaan sewaktu digunakan. Adakah kita nak gunakan untuk kereta yang kereta lumba, kereta racing, ataupun kita nak gunakan komponen tu untuk kereta family. Okay. Of course, requirement atau performance ni akan ada perubahan, different requirement. Okay, different requirement require different performance. And then daripada situ, kalau kita dah tahu apa benda performance yang kita nak, then kita boleh kenal pasti apakah properties yang berkaitan dan kenapa dia mempunyai properties begitu, sebab structure dia kita kena faham. Dan finally, apabila kita dah fine tune kita punya material apa yang sesuai, dan kita look at macam mana kita nak buat komponen tu. Sebagai contoh, let's say kalau saya nak buat spoiler kereta, okay, untuk kereta yang mungkin kereta biasa-biasa lah, okay. Jadi mungkin kalau setakat untuk kereta, I don't know, kereta Proton apa yang ada spoiler sekarang, okay, apa-apalah. Mungkin kita gunakan plastik polimer biasa mencukupi untuk membuat komponen tersebut. Tetapi apabila kita perlukan untuk membuat spoiler untuk kereta high performance, tentu dia keutamaan dia adalah dia perlukan ringan, dia perlu kuat sebab dia akan berfungsi pada high speed. Okay. Kita akan menggunakan material yang lebih advance. Mungkin kita akan gunakan carbon fiber. So bila kita dah gunakan carbon fibers, kita kena tahu dan sebab properties apa yang kita pilih,
And then of course processing ni tadi dia akan berubah. Dia dah tak sama dengan processing of polymer material yang tadi, tapi kita akan gunakan proses pembuatan untuk menggunakan composite carbon fiber itu tadi. Okey? Okey kelas, masih bersama saya sekarang ni. Ada 86 orang kat sini. Okey. Okey, nampak ada tangan naik. Okey, good. Maksudnya hidup lagi, bangun lagi. Alright. Okey, first daripada yang tadi tu, structure ni tadi. Okey. Dan kita pergi tengok dekat ni, structure. Okey. Apa sebenarnya bila kita cerita pasal structure tu, apa benda? Okey. Untuk kita kaji lebih lanjut tentang structure, jadi khusus yang kamu ambil belajar untuk semester ni, di MCB 2423 ni, kamu akan dikenalkan dalam chapter 2 tentang subatomic level. Okay? So subatomic level ni adalah berkenaan dengan bukan setakat atom saja, kita akan kena pasti atom tu terdiri daripada apa. Mungkin kamu dah belajar dulu kat SPM, okay? Proton ada dalam sebuah atom, ada nukleus, dalam nukleus tu ada proton, ada neutron, and then dikelilingi oleh elektron, and then apa properties dia, okay? Dan macam mana yang mungkin yang berbeza dengan level tingkatan 5, saya rasa mungkin kita akan lebih diperkenalkan tentang quantum sedikit tentang quantum mechanics, okey, sebab kita akan belajar tentang electron configuration yang tu mungkin ada sedikit confusing sikit lah. Tapi kebiasaannya untuk chapter 2 ni saya akan pergi dengan very slowly, dan saya kalau boleh saya nak kamu ada interaction dengan saya. Kalau tak faham tolong interrupt saya, just tanya. Okay. Kalau kamu letak kat chat mungkin saya tak pick up, saya mungkin tak baca dekat chat. Tolong just interrupt, tanya je lah. Sebab kalau kamu tak faham chapter 2 ni, saya takut kamu akan bawa confuse kamu tu kepada chapter-chapter yang seterusnya. And then kita akan tengok juga untuk atomic level, chapter 2 dan 3. So daripada atom-atom tu, kita akan tengok apakah macam manakah cara-cara ni dalam ni. Kalau kamu tengok dekat sini, ini yang mungkin tak tahu slide kamu boleh nampak ke tak. Yang kecil dos, yang kecil-kecil bulat-bulat ini semua ni adalah atom yang tersusun. Okay. Untuk setiap material, of course dia akan ada cara dia tersendiri mengikut group of material. Metal akan ada cara macam mana dia tersusun. Polymer dia ada cara dia, ceramik dia ada cara dia, dan cara-cara inilah yang membezakan properties antara grup-grup ni sendiri. Okay? Dan even bagi saintis, kalau macam lecturer pun, kalau saya nak mengkaji sesuatu material tu, sama ada material ni dibuat daripada apa dan apa, saya akan perlu untuk melihat secara mikroskopik, kalau perlu gunakan elektron mikroskop, dan saya nak kena tengok macam manakah rupa bentuk microstructure material tu, barulah saya boleh guess, okey, yang ini adalah material apa. Right? Okey, masih lagi di dalam structure. Kalau kita pergi kepada yang lebih besar, microscopic dalam chapter 5, yang ini akan lebih kepada diffusion of atom, defect in material, okay, chapter 5. Dan yang ini kamu akan
diperkenalkan dengan green. Okay. So green dekat sini sebenarnya ni penting juga ni sebab nanti kalau dalam lab nanti saya tak pasti okey betul. Dalam lab nanti kamu akan diminta untuk lab 1 lab yang saya buat tu kamu kena belajar untuk mengkaji grain size, microstructure of carbon steel. Jadi kalau kamu tengok dekat sini sebagai contoh, okey, ini yang kita panggil setiap color ini adalah one grain, ni grain. Ini yang warna biru ni pun grain juga. Okay. So all those adalah grain, individual grain. Okay. Dan yang ini pun sama. Yang ini yang kecil-kecil ni adalah grain. Okay. Kalau kamu tengok dekat sini, grain ni sebenarnya adalah a group of atom. Okay. So dalam material ni mungkin dia telah mengalami proses carbonization ke apa ke. Oleh kerana grain size dia berbeza, kalau kita tengok yang sebelah ini grain dia kecil dan yang ini grain dia adalah besar. Okay. Kebiasaannya untuk metal, kalau grain kecil ni, lagi kecil-kecil ni, strength dia akan lebih kuat. Ini kalau in term of strength, saya letak S saja, tak muat, dia akan besar. Kalau S besar, strength dia kecil, dia terbalik. Okay, kenapa dia jadi begitu? Kamu akan belajar dalam chapter 6 kot, 6 ke 7 tu. Okay, dan ini antara yang ini antara celah-celah dia ni yang antara grain ni, kalau kita boleh, kalau border antara grain ni, okay, yang ini dengan yang ini antara dia tu, ini yang kita panggil dia tak nampak pula ini yang kita panggil dia grain boundaries. Okay. So nanti dalam lab 1 saya akan terangkan macam mana proses kita nak tengok grain ni semua. Okay. Mungkin kamu akan boleh nampak dengan video apa semua, kamu akan dapat lebih faham. Ini just lebih kurang lah. And then kalau seterusnya, apabila kita yang tadi ini adalah microstructure, yang ini masih lagi dalam skala yang kecil, kita perlukan, kalau kita sebut microscopic, of course kita akan kena guna mikroskop, untuk tengok. Tetapi kalau macroscopic structure, ini adalah yang kita boleh tengok dengan mata kita. Okay. Yang ini adalah saiz besar. Ini mungkin kalau contoh kat sini macam saiz-saiz butterfly ni lah, corak-corak dia tu, itu pun secara makroskopik. Yeah. Okay, and then kita pergi kepada properties. Kalau kita tengok dekat sini properties, ini adalah sifat. Properties itu adalah sifat. Properties are the way material responds to environment and external forces. Okay, kalau kita tengok ini by definition, environment dengan external forces. Jadi sifat dia tu sifat material disebabkan oleh environment dan juga external forces. Sama juga dengan macam sifat manusia. Okay. Sebenarnya properties of kita, human, sifat kita adalah the way kita reflect kepada environment dan juga external factor. Okay, so sama juga dengan material. So kalau kamu tengok dekat sini, kalau kita ada transparent material, meaning that kita ada material yang kita boleh see through kat sini. Ini contoh mungkin glass, glass,
ataupun mungkin kalau daripada plastik acrylic sheet tu ataupun kita panggil perspex, okay. So then kita akan belajar dekat dalam kursus ni kenapa glass ataupun certain type of polymer tu adalah transparent. Apakah structure of material dia yang menyebabkan dia mempunyai sifat transparent tu. And then kenapa ada certain material tu kita boleh jadikan dia transparent, boleh jadikan dia translucent, separa transparent, ataupun kita boleh terus jadikan dia opaque. Opaque ni adalah lawan kepada transparent ni adalah okay. Maksudnya dia tak melepaskan cahaya. Maksudnya apa? Cahaya tak boleh go through dia. Jadi kita tak nampak apa objek di belakang tu. Okay? Dia dalam bahasa Melajunya apa? Saya pun dah terlupalah perkataannya. Okay, and then properties lain kita mungkin ada bendy. Kalau kita ada sesuatu material yang punya property dia bendy, mungkin a type of rubber, plastik dan sebagainya, kita boleh lenturkan. Kalau kita tengok sini, kita boleh lenturkan dia. And then opposite of this bendy ni, kita akan ada rigid. So material tu tidak boleh dilenturkan. And then kat bawah sini, kalau material tu soft, bermaksud soft, and then lawan dia, of course, lawan dia hard. Okay. So kita akan belajar kenapa this type of material adalah hard, and then bila dia hard, kenapa dia hard and brittle dan sebagainya. Okay. And then dari segi properties, kita akan ada 5 common properties yang kita akan tengok. First sekali adalah mechanical properties, yang ini respond to mechanical forces. Sebagai contoh dia, okay, mungkin kamu pernah dengar tensile, okay. Kamu mungkin pernah dengar ada punya dia punya fatigue, okay, fatigue, jadi ejaan dia fatigue. Properties, ataupun mungkin kamu pernah dengar hardness, okay, dan etc. Banyak lagi lah. So those itu adalah tergolong dalam mechanical properties. Yang ini adalah sangat penting untuk khusus kita lah sebagai mechanical engineer. And then yang akan kita belajar juga adalah electrical dan juga magnetic properties. Okay. Yang mana kita akan kaji kenapa kita kena faham kenapa certain material tu dia mempunyai electrical dan juga magnetic properties yang baik, kenapa mempunyai conductivity yang tertentu yang baik, kenapa certain material tak boleh mengalihkan elektrik. Okay, those are the things that kita kena belajar. Mungkin dah dulu kamu ada belajar sikit di sekolah, and then mungkin dekat sini kita akan belajar lebih mendalam sikit lah. And then kita juga ada thermal properties. Okay, thermal properties ni melibatkan haba lah, nama pun thermal. And then optical properties tentang absorption, transmission dan juga scattering of light. Certain material dia akan reflectkan material lebih daripada certain material lain. Okay, ada yang bila cahaya masuk dia akan terbias, okay, dan sebagainya. Dan yang kelima adalah chemical properties ataupun chemical stability. Yang ini adalah lebih kepada environment, okay, dan juga corrosion resistance. Certain material, kenapa kita gunakan contoh untuk dalam kalau penggunaan dekat laut, boat ke sebagainya, mungkin railing dekat boat kita gunakan stainless steel material. Kalau kamu suka mandi kolam, tak tahu PKP sekarang ni memang tak boleh pergi swimming pool. Kalau siapa ada swimming pool kat rumah, mungkin boleh. Tangga dia tu biasanya kita akan tengok dekat swimming pool, tangga digunakan stainless steel. Those adalah sebabkan oleh corrosion resistance dia yang tinggi. Okay.
Kelas masih ada lagi follow saya? Ada. Right. Okay, untuk electrical properties, kita tengok dekat sini. Electrical properties, contoh dekat sini adalah untuk copper. Kenapa copper? Sebab copper ni adalah common material untuk kita buat wire. Kalau dekat rumah, kalau kamu tengok wiring dekat rumah kamu tu yang masuk dalam dinding semua tu, ataupun plug kamu yang kamu gunakan untuk laptop apa semua tu, wire dia tu, kan kalaulah saya boleh buat dia punya cross section dia macam ni, yang bahagian luar ni adalah dia punya penebat dia, yang luar ni adalah dia punya penebat dia. Ini biasanya dia akan gunakan type of polymer lah yang macam rubbery sikit tu, macam getah. Okey, yang dalam ni akan ada wire. Okey, kalau kita keluarkan wire tu pada yang tengah ni, okey, yang biasa dia punya core tu akan dibuat daripada copper. Kenapa kita gunakan copper? Sebab harga dia murah, okey, relatively murah dengan benda lain, dan dia mempunyai electrical properties yang baik lah. Dia conduct elektrik dengan lebih baik dan dia lebih fleksibel. Aluminium mungkin kita boleh buat, tetapi aluminium dia mungkin tak lebih fleksibel dengan copper, dan dia akan mungkin wire tu senang rosak dan sebagainya. Okey. Nak lagi elok mungkin kamu boleh gunakan argentum ataupun perak, silver, ataupun even emas, tetapi of course tak cost effective lah. Okay. Unless untuk application yang memerlukan contact point yang sangat bagus. Okay. Kebiasaannya kalau kamu ni yang suka dengan muzik, yang suka yang duit banyak, okay, duit banyak, suka gunakan headphone yang mahal, okay, yang orang kata memang level audiophile apa semua ni, kamu akan gunakan kabel-kabel yang mungkin disalut dengan material yang mahal-mahal macam ni, okay, dia katalah gold plated lah apa, okay. Just untuk mengurangkan loss of signal tu, signal loss dan sebagainya. Okay. Tapi untuk kegunaan biasa, kita akan stick gunakan copper. Ini adalah yang paling biasa. Dan copper ni pula dia ada bermacam-macam. Bukannya copper ni bukan ada pure saja. Kalau kita tengok dekat pure sini, ini adalah pure copper. Disebabkan oleh bermacam-macam sebab. Ada kemungkinan copper kita akan tambahkan dengan material lain untuk capai sesuatu properties yang lain. Tapi dekat sini kita akan dapati resistivity. Kat sini resistivity maksudnya rintangan. Bila kita tambahkan copper dengan 3, contoh dekat sini. Katakan kita tambahkan copper dengan 3.32 weight percent of nickel. Ni ni adalah, Ni itu adalah nickel. Nickel ni pun metal lah. Jadi kita sebanyak 3.32 weight percent. Weight percent ni bermaksud by weight. Maksudnya 3.32 weight percent tu nickel, and the rest 96 point berapa tu adalah copper. Dengan sedikit ini kita letak nickel ni, dia akan mengurangkan conductivity of copper sebanyak beza dengan ni. Okey, boleh faham tak? Dan kalau kita tambah sikit, of course dia akan sikit lah. Tapi kalau kita semakin kita tinggikan penggunaan nickel ni tadi, sehingga 3.32, conductivity dia pun akan berkurangan. Okay. So kenapa berkurangan? Itu yang kita nak pelajari dalam kursus ni. Okay. Dan juga bukan setakat impurity saja akan mengurangkan,
deforming of copper juga akan increasekan resistivity. Okay, yang ini kamu boleh faham tak? Apa maksud dia? Deforming copper. Kelas? Boleh doktor, boleh. Okay. Kamu pernah tengok orang pasang pipe aircon untuk piping aircon yang untuk lalukan gas daripada kompresor unit dekat luar masuk ke dalam, diorang akan gunakan copper pipe. Okay. Copper pipe ni digunakan sebab dia adalah konduktor yang baik, dan satu lagi dia senang dilentur untuk membentuk shape mana yang kita nak lalukan tu lah. Okay. Tetapi by deforming bermaksud dengan kita lenturkan copper tu, dia sebenarnya kita akan membuat kecacatan struktur. Kita akan membuatkan dia defect tau. Dia punya microstructure of copper tu akan berubah, dan ini akan menyebabkan pengaliran elektron di dalam copper itu pun berubah. Jadi depend pada cara macam mana dia akan mungkin mengurangkan resistivity of dia akan meninggikan resistivity ataupun dia mengurangkan conductivity of copper itu sendiri. Okay. Long term effect, mungkin kalau kamu ada copper wire yang kamu gunakan untuk kabel kamu, untuk headphone ke, kabel wire power ke apa, sekiranya selalulah kabel copper tu kamu lenturkan sana, tarik apa semua, lama kelamaan dia akan mengurangkan conductivity of that wire tu sendiri. Okay, boleh faham Okay, and then the next one adalah thermal properties. Yang ini mungkin kalau kamu guna handphone mungkin tak berapa nampak, tapi ini adalah gambar orang, a person kat sini. Dia sedang memegang yang ini, dia tulis kat sini tak apa ni. Okey, dia tak ada. Dekat sini yang kamu tengok yang warna bercahaya ni, ini sebenarnya adalah ceramic tile. Ceramic tile ni bukan ceramic, maksud saya tile yang kamu buat lantai kat rumah tu. Dia ceramic yang digunakan untuk buat melapiskan bahagian bawah spaceship. Okay, kalau dulu tu kan ada spaceship, kalau kamu tengok dalam movie cerita Apollo 13 ke apa benda tu, bila once dia nak re-enter kita punya bumi punya atmosphere, speed kapal terbang ataupun spaceship tu akan masuk dengan laju, jadi berlaku rintangan dan sebagainya, akan menyebabkan permukaan kapal terbang tu panas. Okay. Dan bila dia panas, biasalah dalam movie tengok dia akan tunjukkan dia terbakar bahagian bawah. Okey. So dekat bahagian bawah tu apa yang saintis gunakan adalah tile ni. Okey, tile ceramik ni lah. Kenapa dia gunakan ni? Sebab dia boleh tahan haba yang tinggi dan dia tidak mengalirkan haba. Dia adalah pengalir haba yang tak baik. Okey. Jadi bagusnya dia panas sendiri. Jadi panas dia tu tak transferkan masuk ke dalam spaceship tu tadi ataupun space shuttle. Okay. Oleh kerana properties dia macam tu, jadi kalau kita ada satu material yang mungkin ini adalah material tile ni tadi, dan kalau kita panaskan dia, okay, yang dekat dalam ni masih extremely hot lagi, tapi yang surface kat luar ni sebenarnya dah jadi tak adalah sejuk sangat, colder. Okay, itu membuatkan orang ni tadi dia boleh pegang ceramic tile tu walaupun dia masih lagi panas
Kalau dalam gambar ni dia masih lagi merah kat dalam tu. Okey. Boleh? Dan juga, okey, dan yang ini cerita lain-lain lah. Kadang-kadang kamu pernah tak tengok ada video kata orang boleh lalu apa, konon dia ada ilmu lah apa, dia lalu atas bara apa semua kan. Okey. Of course, dia still panas. Bukan saya kata dia tak panas. Okey. Apa yang berlaku sebenarnya, depending of material apa yang digunakan bara tu, sebenarnya apa yang dipijak adalah a bit colder surface of that material. Okay, so dia still panas. Bukan saya kata tak panas. Kalau saya pijak pun mungkin saya pun tak tahan kan. Okay, mungkin kamu pernah nampak lah demonstration yang mengatakan okay, dia boleh pegang bara lah, dia boleh pijak atas dan sebagainya. Okay, and then yang dekat sini pula adalah thermal conductivity of copper. Dia decrease with additional of zinc. Bila kita tambahkan composition of zinc daripada kosong sehingga sini adalah 40% ke sini, semakin kita tambah, dia punya thermal conductivity pun akan berkurangan. Dan ini adalah item kesan campuran daripada dua material ni tadi lah. Okay, and then optical properties, kita ada sebagai contoh dekat sini, transmittance, optical ni dari segi cahaya lah. Aluminium oxide, okay, aluminium itu adalah metal. Aluminium ni adalah a group of metal. Tetapi aluminium oxide ni dia menjadi dalam bentuk oxide, dia adalah sejenis seramik. Okey, yang mana dia ada unsur aluminium dan juga oksigen, Al2O3. So material yang macam ni dia ada depending of method kita prepare aluminium oxide ni tadi. Okay, aluminium oxide ni dia boleh wujud dalam bentuk single crystal. Bermaksud single crystal ni dia tak ada banyak grain tau. Macam tadi kan saya tunjuk ada grain, boundaries semua. Dia cuma satu saja. Okay, satu saja grain single crystal. Jadi atom dia tu sesusun dengan cara yang sekata, tak ada biasan. Bila cahaya lalu material tu akan lalu secara direct. Jadi that's why kita akan boleh nampak dia material tu adalah transparent. Tetapi ada method, kalau kita boleh juga prepare aluminium oxide ni supaya dia menjadi low porosity polycrystal. Bermaksud dia bukan single crystal dan dia mempunyai banyak kristal. Jadi dia menjadi translucent. Maksudnya boleh nampak sikit-sikit lah. Dan terus opaque ataupun dia terus kita tak nampak bahagian belakang. Sekiranya kita jadikan dia high porosity polycrystal. Okay. So ini adalah apa yang kita panggil sebagai optical properties. Boleh ya kelas? Okay, next one adalah chemical stability. Okay, yang ini mungkin kamu pun biasa lagi nampak lah. Sama ada gunakan stress. Okay, yang paling ketara adalah salt water, application untuk air laut dan sebagainya. Macam mana kita akan berlaku karat. Okay, even kalau kita ada material, mungkin pagar rumah. Kalau kita gunakan besi yang biasa dan kita cat, kita akan dapat pagar tu cepat karat. Okay, cat tu sendiri. Okay, cat tu sendiri adalah sebenarnya sebagai satu perlindungan supaya kita punya metal tu tadi, dalam kes kalau pagar ni steel, supaya dia tidak teroksidize. Maksudnya
apabila dia ferrum tu dia bertindak balas dengan oksigen daripada udara, dia akan membentuk lapisan oksida. Kalau dalam kes steel ni tadi, dia akan jadi karat lah yang kita panggil warna merah perang tu. Okay. Tetapi ada juga pagar besi yang tak karat. Okay. Kamu tahu pagar besi mana yang tak karat? Ada contoh pagar besi yang kamu nampak dia lama kat tu, dia tak ada cat pun tapi dia tak karat. Kelas, saya nak kamu bagi saya satu contoh. Pagar ke apa ke yang kamu nampak mana saya nak sebut ni? Ahmad Zaim Ashraf. Ahmad Zaim Ashraf ada? Ya saya doktor. Okey, ada. Okey, alhamdulillah. Okey, boleh dengar tak saya cerita tadi tentang pagar tadi? Kau cakap apa? Karat. Tentang karat. Ah. Pagar besi kadang-kadang kita cat dia betul, pintu pagar kat rumah. Okey. Pagar tu kita cat sebab dia tu adalah salah satu cara perlindungan daripada karat. Okey. Tapi awak ada tak nampak pagar besi yang kita tak cat tapi dia tak karat? Ada. Pagar apa tu kita panggil dia? Dia guna apa nama dia? Steel lah. Guna aluminium. Aluminium, okey, yes, betul, aluminium. Dia tak karat macam besi, dia cuma boleh, okey, betul. And then kalau pagar steel sendiri, steel. Okey, orang lain. Saya nak sebut Amar Azfar. Amar Azfar ada ke sini? Ada doktor. Okey. Ya, Amar Azfar. Pagar apa lagi? Yang menggunakan steel, stainless steel of course kita tahu dia memang tak karat. Steel apa lagi yang orang guna pagar sekarang? Steel. Apa? Iron tu besi lah. Okey. Okey, kamu pernah tak masuk bangunan fakulti kampus teknologi bila korang last masuk? Last time. Last time masuk. Kan dia orang ada buat pagar baru kan? Nampak tak pagar baru? Tak perasan? Pagar. Sebab baru first time masuk. Okey, baru first time. Okey lah, tak apalah. Okey, ataupun satu lagi material yang sama selain material yang saya nak kata ni adalah iaitu galvanized steel. Kamu perasan tak divider dekat highway plus highway? Kamu nampak tak besi dekat tepi tu? Susul jalan apa? Divider tu lah. Dia kita akan gunakan besi yang warna kelabunya tu. Dia tak dicat betul? Betul. Amar kan? Dia tak dicat tetapi dia tak karat. Bertahun-tahun dia tak karat. Even dah berpuluh tahun pun dia masih tak karat. Okey, itu adalah sebenarnya apa yang kita panggil. Okey Ahmad. Itu yang kita panggil dia galvanized steel. Pernah dengar tak? Pernah doktor. Okey. So steel ni dia steel dalam kategori steel tapi galvanized ni sebenarnya dia salutkan permukaan tu dengan permukaan zinc tau. Okey, jadi dia dah jadi protected lah from the environment oleh kerana zinc bukan zinc tak karat tetapi apabila zinc tu karat dia membentuk satu selaput yang lain lah, oksidasi yang lagi dia akan protect material dalam tu. Okey? Okey.
Jadi saja je from time to time saya akan sebut nama-nama korang supaya korang sentiasa ingat untuk dengar suara saya sepanjang saya bercakap ni. Okay. Okay, next one adalah processing. Processing ni yang pada saya kamu kena banyak menghafal sikit lah. Certain student complain kat saya kenapa banyak sangat tentang proses apa semua. Tak, memang susah nak dipisahkan antara material science dengan processing sebab itu adalah part of the of the subject. Okay. Dekat sini nanti mungkin dekat ujung-ujung subjek tu kamu akan dikenalkan tentang processing material, processing of different type of material. Okay. Kalau kita tengok dekat sini, ini adalah proses drawing. Tak nampak kalau saya tuliskan, ini adalah proses drawing. Bukan drawing yang tulis, lukis-lukis yang saya tengah buat ni. Drawing ni adalah proses yang menarik. Macam drawer, kita draw, tarik dia. Okay? Ini dia buat untuk metal yang saiz dia kecil, okay? Untuk buat wire. Proses untuk membuat wire copper tadi kita panggil dia drawing. Ini untuk saiz yang lebih besar, ini kita panggil dia extrusion. Okay? Yang ini similar kepada proses yang macam kalau kamu squeeze kamu punya toothpaste, kamu punya ubat gigi tu, bila kamu tekan, kamu picit ataupun kamu punya watercolor tekan daripada bekas tube tu, dia akan keluar, material tu akan keluar. Kalau metal, of course dalam suhu tinggi, tekanan tinggi, dia akan lembut lah, dia keluar. Tetapi apabila dia keluar kat sini, kita akan berlaku proses cooling dan sebagainya, dia akan jadi keras. Ini adalah forging. Ini die forging lah. Ada die tu berbentuk dia ada cetak dia. Forging. Dan ini adalah paling glamournya proses ni. Ini adalah injection molding. Kalau kamu masuk company manufacturing mana-mana, even kalau kamu jadi design engineer ke apa semua, kamu kena tahu especially proses yang ini. Ini sangat-sangat penting sebab most of the plastic product yang kita gunakan dalam keadaan seharian ni adalah dihasilkan guna injection molding. So yang ni akan belajar dekat ujung-ujung chapter tu nanti. Okay. Untuk structure, processing dengan properties, ini mungkin pada chapter 6, 7 tadi, phase diagram dan sebagainya, kamu akan belajar macam mana even steel composition yang sama, kandungan steel yang sama, carbon dalam steel tu yang sama, kita boleh hasilkan steel yang berasingan yang berbeza dari segi hardness sebagai contoh. Ini dia punya hardness. Okey. Dan ini adalah perbezaan dari segi cooling rate. Okey. Bermaksud kalau yang sebelah kanan ni, okay, cooling rate dia kita tinggikan, bermaksud kita sejukkan dengan cepat. Kita akan hasilkan martensitic punya steel. Dan apa bagusnya martensitic steel ni kalau kita tengok, kalau kamu tengok dari segi sini, dia punya hardness dia adalah tinggi. Okey. Proses penyejukan yang tinggi ini saya rasa kamu akan buat dalam lab yang kedua ke ketiga. Macam mana kita panaskan satu steel material dan kita masukkan dalam medium yang berasingan. Satu kita letak dekat room temperature supaya dia boleh cool dengan macam biasa. Satu kita letak dalam minyak, satu lagi kita letak dalam air. So yang mana satu akan menjadi lebih sejuk dengan cepat. Okey. Kamu pernah tengok cara orang membuat pedang ataupun membuat keris, membuat parang? Pernah ke? Okey, senyap. Saya panggil nama. Boleh saya dapat dekat sini nama dia
Sekejap siapa yang kena ni? Muhammad Amir Syafiq. Muhammad Amir Syafiq ada? Ya, Doktor. Okey, Alhamdulillah. Apa saya cerita tadi? Mengenai proses pembuatan Amir Syafiq. Ya, saya. Ah, Cakap apa? ah, Ni ah, dia. Kita baca apa tu? test. Ada Dia macam tu. apa? Ya Allah. Apa? Apa? Kau janganlah Aduh, betul. Injection. Bising lah. Injection molding. Dengar. Injection molding tadi yang slide sebelum tu, yang slide sekarang saya tengah cerita Betul. sudah apa? Okey? Ah. Awak tengok tak slide saya ni? Okey, saya catat Muhammad Amir Syafiq, dia tak follow saya punya kuliah dan saya catatlah nama dia. Okey, saya nak tanya orang lain pula. Siapa kita nak try perempuan pula lah. Nurul Aina Najwa. Ya, Nurul Aina. Ya, Doktor. Okey. Adakah awak follow saya punya kuliah? Ya. Alhamdulillah. Okey. Awak pernah tengok proses orang membuat pedang ataupun membuat keris, parang ke apa ke? Pernah tak tengok? Tak pernah. Cerita apa awak dah tengok? Awak suka tengok drama Turki tak? Sukalah juga. Cerita apa yang awak tengok yang cerita perang-perang tu? Ada? Ada. Apa cerita tu, tajuk dia? Saya tak ingat lah yang tajuk dia. Yang cerita panjang bersiri-siri, berepisod banyak tu kan? Okey. Ada dalam watak dalam cerita tu, ada tak yang membuat pedang, and bila cara dia membuat pedang adalah metal tu dia akan panaskan dalam dia punya furnace tu, dan bila dia panas perak, dia akan celupkan dia ke dalam air. Okey? Ada tak? Ada. Tak perasan? Okey. Okey, sebenarnya proses apa yang dibuat celup dalam air itu adalah supaya dia dapat cooling rate yang cepat. Jadi material tu akan menyejuk dengan secara immediately. Okey, tak apa, Nuraina boleh offkan kamu punya mic, tak apa. Jadi, okey cukup. Jadi apa berlaku apabila kita sejukkan steel tu dengan cepat? Apa yang berlaku adalah karbon yang ada di dalam steel tu akan dia terperangkap di dalam crystal structure of steel. Yang ini kamu akan belajar nanti chapter 7, dan dia akan membentuk struktur yang kita panggil dia martensitic. Okey, ciri-ciri dia adalah walaupun unsur tu material dia sama, tetapi dia mempunyai hardness yang tinggi. Okay, so dia bagus untuk kita buat besi, something yang macam itulah, yang keras. Alright. Okay, saya sambung sikit lagi. Types of material, okay, dah kita masuk topik lain pula, masih dalam chapter 1. Type of material yang ini semua orang tahulah, ini kamu pun kat sekolah rendah pun kamu dah belajar lah. First kali kita ada metal, okay,
metal ni contoh-contoh dia adalah macam ni, gunting, kamu punya garpu, pisau dan sebagainya, duit shilling. Okay. Ciri dia adalah strong dan dia ductile. Okay. Strong ni bermaksud dia punya dari segi strength lah, kamu nak patahkan dia, kamu memerlukan daya yang tinggi. Ductile ni bermaksud walaupun dia strong, tapi apabila kamu memberikan daya yang secukupnya, dia boleh melentur. Okay. Jadi dia tak feel macam dia tak berderai. Okay. Jadi dia boleh membentuk. Okay. Ataupun kita nak lenturkan, contoh kalau besi, kita boleh panaskan sikit, kita boleh ketuk dia supaya dia jadi bentuk lengkung dan sebagainya. Okay. Itu adalah ductility. High thermal dan juga electrical conductivity dan juga dia opaque. Biasanya metal ni taklah transparent, okay? Dan dia reflektif, permukaan itu adalah bersinar. Dan untuk yang kategori kedua pula, polymer. Yang ini kamu akan belajar pada chapter yang belakang-belakang sikit. Dia dihasilkan primarily adalah daripada covalent bonding. Okay. Covalent bonding ni adalah sharing of elektron. Okay. Kalau metal tu nanti kita akan belajar metal bonding. Yang ini kita adalah covalent bonding. Okay. Covalent dia share elektron. Nanti kita tengok chapter 2. And then apa sifat dia? Dia adalah soft ductile, low strength, okay? Soft ductile, low strength, low density, thermal dan electrical insulator. That's why kita gunakan dia untuk buat coating untuk wire tu tadi. Dalam tu copper tetapi luar dia adalah polymer. Dan dia adalah optical translucent ataupun transparent. Transparent tu macam botol plastik, botol susu tu adalah transparent. Translucent macam mungkin botol, kalau kamu boleh nampak dekat sini, dekat sinilah. Contoh dia macam botol botol susu Okay, botol susu kat sini. Dia adalah translucent. Dan next one adalah ceramic. Okay. Dan ini adalah compound of metallic, campuran metallic dengan non-metallic element. Okay, yang ni contoh ni tadi yang saya kata tadi, aluminium oxide. Aluminium oxide dia ada metal, aluminium dengan non-metal iaitu oksigen. Okay. Contoh-contoh dia adalah macam ni lah. Okay, kamu punya cawan pinggan mangkuk kat rumah, batu bata nak buat rumah, gelas ni, vas ke apa dan sebagainya. Yang ini, refer ni, gunting ni bukan gunting biasa tapi gunting yang seramik. Mungkin ada yang ataupun pisau seramik. Ada juga kan yang warna putih tu. Dia biasanya harga dia lebih mahal lah. Dia tajam. Okey. Dan kalau kita tengok kalau kita klasifikasikan material, kebiasaannya material ni kita akan bagi kepada, first kali kita akan bagi dia kepada metal dengan non-metal. Okay. So kalau non-metal, pergilah kepada wood, polymer, ceramic, composite, rubber dan seterusnya. Tetapi untuk metal, kita akan pergi kepada A adalah ferrous dan B adalah non-ferrous. Okay. Ferrous ni bermaksud dia mempunyai unsur besi ataupun ferrum iaitu Fe. Okay. Yang ini kamu dah belajar lah dulu, kimia tingkatan 4, tingkatan 5. Okay. So ferrous ni pula akan terbagi kepada dua bergantung kepada kandungan karbon dia. Yang rendah sedikit kita masukkan dalam golongan steel dan yang tinggi lagi kita akan masuk dalam bentuk cast iron. Okey. Selepas kursus ni saya nak kamu tahu, okey, steel tu ada berapa banyak steel, cast iron tu apa beza dengan steel,
stainless steel tu masuk dalam grup mana. So itu adalah antara objektif belajar khusus Pahan ni. Sebagai pelajar khusus mechanical engineering, tak bolehlah bila kita panggil material apa ni, besi. Material apa ni, besi. Okey. Pagar ni semuanya kau panggil besi, dengan aluminium pun kau panggil besi. Salah. Okey. So kita kena tahu yang ini gunakan cast iron, yang ini gunakan mungkin low carbon steel. So benda tu adalah penting untuk mechanical engineers atau mechanical engineers to be macam korang ni. Okey. Kemudian non-ferrous. Non-ferrous ni apa-apa metal yang tiada unsur ferrum, seperti contoh aluminium, okey, copper, titanium dan lain-lain lah. Emas, perak dan sebagainya. Right? Dan ini adalah evolution of materials. Kalau kita tengok dekat sini, penggunaan yang ini adalah tahun BC. BC ni adalah sebelum kita mungkin dekat mana sekarang, kita dekat sini dekat sini. Jadi ini adalah semakin lama, okay. Paling awal dulu mungkin manusia hanya menggunakan material yang ada secara semula jadi di depan mata dia orang. Okay. Mungkin dia akan gunakan wood, okay, skin. Ini dalam type polymer juga, tetapi ini adalah natural occurring wood ataupun natural occurring polymer. Komposit memang dah ada, tetapi dalam bentuk natural juga. Straw ni adalah yang daripada pokok tu, bukan straw yang kamu buat minum. Okay, ceramic glasses. Ini adalah daripada awal lagi, okay. Dan apabila proses hingga waktu ini pun awal-awal ni metal ni masih lagi, kegunaan metal ni hanya sedikit. Dan kemudian kalau kita tengok penggunaan metal ni, bila dia turun ke bawah sini, okay, dia mempunyai kegunaan yang lebih besar dan material-material yang lain pun berubah, okay. Even sekarang ni komposit, kalau kita comparekan komposit sekarang dengan komposit ni, kita sebenarnya ada peningkatan kat sini. Dan yang lain, polimer dan sebagainya. Jadi adalah dari segi berapa banyak percentage lah. Of course, metal tu agak penting sebab kita akan banyak guna metal. Okay, kalau sedar tak sedar everything yang kita, kalau kita tengok, kalau kamu duduk dalam bilik kamu ni pun, even struktur dinding rumah kamu tu ataupun asrama tu, belakang simen tu sebenarnya adalah banyak daripada struktur yang dibuat daripada metal. Okay, and then material selection process. Dekat sini macam mana kalau kita diperlukan untuk design sesuatu komponen, kita kena pick application, determine the properties. Okay, ini yang maksud saya. Kalau kita nak design sesuatu produk, kita kena tahu property siapa yang perlu ada, dari segi mechanical penting ke, electrical dia penting ke, thermal dia penting ke dan sebagainya. And then daripada properties tu kita kena identify candidate dia mana satu, okay, dan dah tahu apakah structure dia, composition dia, and then dari situ material, dan kita tahu, kita kena identify apakah processing dia yang diperlukan. Ini adalah step-step yang kita akan gunakan. Even kalau kamu dah bekerja pun nanti, kalau kamu nak design, ini adalah step yang diperlukan lah. Of course kita tak nak pilih sesuatu material yang mungkin canggih ke apa, tapi bila kita dah sampai ke tahap processing, dia dah processing dia pula memerlukan proses yang selalu mahal. Jadi kita orang kata tak cost effective untuk kamu punya design. Okay. Masih follow saya lagi? Sikit lagi? Kelas kita habis pukul 11 kan? Okay, baik. Material selection process, kalau kamu type perkataan material selection process ni, kalau kamu
sajalah nak Google, kamu akan dapat dengar nama Profesor HB lah. Yang ini adalah orang kata HB. HB ni dia otai lah dekat UK sana. Dia banyak kajian tentang material selection apa semua ni. Apa yang ditunjukkan sini adalah density. Ini adalah density lawan dengan yang modulus. Density ni berkaitan dengan berat material. Yang modulus adalah stiffness of material. Kalau kita tengok dekat sini, yang modulus tinggi, material yang kuat adalah dalam grup metal dan dia punya alloy, ceramik dan juga komposit. Okay. Tetapi apabila kita ambil kira density untuk ringan, material-material seperti metal ni, okay, metal ni adalah kita dah tak boleh guna. Metal kalah, ceramik pun kalah dan kita akan nampak kelebihan komposit dekat sini. Kecil je grup dia, tetapi dia bermaksudnya dia mempunyai yang modulus yang sama setaraf dengan besi dan metal, keluli dan sebagainya. Tetapi dia mempunyai kelebihan dari segi density. Density dia rendah. Itu sebabnya untuk aplikasi yang mempunyai dan memerlukan kekuatan tinggi tetapi juga ringan, kita gunakan composite material. Okay. Contohnya kalau kamu suka tengok racing Formula 1, Formula 1 car ni, almost punya body tu adalah daripada carbon fiber. Carbon fiber reinforced polymer. Okay. Maksudnya polimer tu adalah bahan utama dia, tetapi dia punya serat dalam tu adalah karbon. Okay. Dia mempunyai kekuatan yang setanding dengan besi dan metal yang lain. Tetapi dia mempunyai kekuatan dari segi dia adalah ringan. So example yang lain mungkin kamu boleh tengok dekat sini, contoh dalam buku Callister ni dia suka bagi gambar tentang hip implant ni. Okay. Kalau tengok joint orang mungkin kamu punya mungkin yang ini, okay, untuk normal. Tapi bila dah tua macam saya, okay, mungkin sendi-sendi pun dah tak berapa kuat, akan berlaku lah macam ditunjukkan kat sini. Okay. Boleh berlaku kehausan kat tulang, pembukaan yang sepatutnya smooth bergerak, dah tak bergerak dengan lancar. Disebabkan oleh deterioration of joint tu. Dan dekat sekarang ni banyak dah sebenarnya orang kata gantian untuk tulang dan sebagainya, digunakan advanced material untuk gantikan. Okay, depending pada cases. Dalam kes ni hip implant tadilah. Sebagai contoh dekat sini, kalau kita tengok dekat sini dia ada complete thing lah. Dia ada dia punya femoral stem, dia ada ball fixation cup dan sebagainya. Dan ini adalah dia punya X-ray view dia. Actual X-ray view. Yang mana kalau kita tengok, okay, seram juga macam mana orang boleh pakai hip implant macam ni, ya. Kalau tak, orang tu dah susah nak bergerak ataupun dah tak boleh berjalan. Tapi dengan menggunakan implant macam ni, dia boleh menjadikan orang tu boleh berjalan seperti biasa baliklah. Okay, of course dari segi kamu punya sebagai mechanical engineer, selain daripada kamu nak tahu benda tu berapa kekuatan dia kuat apa semua, kamu kena tahu apakah material yang sesuai untuk jadi certain untuk each part ni. Contohnya kalau kamu nak design untuk femoral stem, material apa yang perlu? Okay, apakah material what material untuk yang ni? Kita kena tahu, of course overall ni semua kena dah biocompatible dengan body. Bila masuk dalam body kita, tak adalah dia membuat chemical reaction dan menyebabkan kamu keracunan pula. Okay, semua ni mestilah compatible dengan body. Tetapi apakah spesifik untuk femoral stem ni? Dia perlu kuat dan sebagainya.
kalau untuk part yang boleh bergerak macam ni, adakah kita boleh gunakan whatever steel ke apa benda tu, okay? Dan tentu tak boleh, okay? Dari segi compatibility satu, dari segi pergerakan kita nak perlukan benda yang boleh bergerak dengan smooth, sebagai pelincir supaya dia boleh bergerak. Okay, so itu saja untuk chapter 1. Thank you for listening untuk siapa yang mendengar lah. Okay. Nanti kita akan, sekarang ni pukul 10. Okay, kita akan sambung balik pukul 2 nanti. Dan saya expect akan ada about 85 something student yang akan still log in kepada saya punya kelas ni lah. Pukul 2 nanti kelas. Okay, thank you very much. See you nanti. Okay, Doktor. Thank you. Okay. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor. Doktor, attendance macam mana? Doktor.